Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita nak masuk topik baru iaitu cerun dengan pesongan. Untuk cerun dan pesongan, dia ada banyak kaedah sebenarnya. Ada guna kaedah area method, ada guna kaedah double integration, ada guna kaedah Macaulay, ada guna kaedah fixed end moment. Tapi dalam banyak-banyak kaedah tu yang paling senang sekali adalah kaedah Macaulay. Kaedah Macaulay ni sebenarnya dia simplify kaedah double integration. Jadi kita akan belajar satu je daripada semua-semua tu, iaitu kaedah Macaulay. So sebelum kita boleh gunakan kaedah Macaulay ni untuk cari cerun dan pesongan, kita kena tahu dulu apa dia syarat-syarat Macaulay. Syarat pertama, persamaan momen diambil pada hujung paling kanan rasuk. Jarak diukur bermula dari kiri rasuk. Apa maksudnya tu? Katakanlah syarat Macaulay kata syarat dia yang pertama adalah apabila kita ada satu rasuk macam ni, first kali yang kita kena buat, the first step is that kita kena buat satu pemotongan sebelum hujung. Kita potong kat sini sebab untuk cari cerun dengan persamaan momen dan pesongan dalam kaedah Macaulay, kita kena cari satu momen. Momen tu dia mesti pada paling hampir dengan hujung. So kata kita ada satu beam macam ni, kita potong satu keratan rentas, kita akan cari momen MX. Maksudnya sekarang yang ini dah tak ada lagi lah, tinggal ni je. Jadi bila kita potong tu, kita tak tahu jarak dia berapa. That's why kita sebut jarak dia sebagai X. Katalah ada satu daya P1, daya P2. Ni jarak X. Ini jarak asal yang dibagi. Jadi sekarang ni kita tak tahu jarak X. Kita cari momen di X di sini. So kali je lah. Momen di X sama dengan RA daya kali dengan jarak ke titik X ni. Ini adalah kita punya titik rujukan sekarang. Bila kita nak cari momen di sini, daya mesti kali dengan jarak ke titik rujukan ni. So RA kali dengan X. RA akan bergerak begini, menjadikan dia clockwise. So RAX. P1, kita jumpa daya P1. P1 dia akan pergi ke X macam ni. P1 akan pergi titik rujukan kat sini, X. So dia negatif. P1 kali dengan jarak X ni jarak keseluruhan. Kita cuma nak jarak daripada sini ke sini saja. Jadi kita darab dengan X tolak dengan jarak ni. Bila kita tolak dengan jarak ni, kita akan dapat jarak dari sini ke sini. Sama juga dengan P2. P2 is daya kali dengan jarak. Berapa jarak dia? Jarak dia kita nak yang ni je. Dari P ni ke X. So kalau semua ni adalah X, kita cuma nak yang ni. So jadi X tolak dengan ni. Dapat jarak yang ini saja. Jadi semua ni kena tulis dalam kurungan beginilah. Jadi sekarang kita dah dapat langkah pertama, iaitu momen di titik X. MX sama dengan RA kali X tolak P1 ni sebenarnya. X tolak 1.5 tolak P2 X sama dengan 30. Cari momen macam biasa je. Itu syarat pertama. Kita tengok syarat kedua. Syarat kedua dia bagi tahu persamaan momen ditukar menjadi fungsi Macaulay. Sekarang kita nak guna kaedah Macaulay, so kita akan tukar dia kepada fungsi Macaulay. Tadi yang kita dah dapat tadi tu, MX RA kali dengan X. Perasan tak sekarang ni kurungan dia dah bertukar, bukan lagi macam ni. Tapi kurungan dia dah jadi bracket macam ni. Kenapa kita kena buat bracket ni? Yang pertama, bracket ni tak boleh dibuka. Kita tak boleh kali RAX kali dengan negatif PX tambah P darab 1.5. Tak boleh buka. Dia mesti maintain macam tu. Sekiranya nilai dalam kurungan negatif, maka kurungan akan menjadi sifar. Dia mansuhkan. Contohnya macam ni. Bila awak ganti nilai X kat sini, nilai X dekat sini adalah 1. 1 tolak 1.5. You dapat negatif kan? Terus jadi mansuh. Jadi kosong.
Sama juga kat sini, X sama 1. Bila diganti 1 tolak 3. Dia jadi negatif kan. Jadi dia terus jadi kosong. Okey. So, bracket Macaulay yang pertama tak boleh buka. Yang kedua, kalau bila kita gantikan nilai X tu, dia menyebabkan nilai tu menjadi negatif, maka dia terus akan jadi sifar. Okey. Itu syarat yang kedua. Okey, kita tengok syarat yang seterusnya. Okey. Jadi, untuk gunakan kaedah Macaulay ni, yang pertamanya kita tadi cari momen di X kan? Okey, momen di X tu kita perlu buat kamiran sebanyak 2 kali. Okey. Jadi, dalam persamaan Macaulay, okey, ni momen RA kali dengan X, yang ni tadi kita dah dapat masa buat syarat 1 dan syarat 2. Okey. Bila kamiran dia akan menyebabkan nilai ni bertambah. Nilai kuasa ni bertambah. Okey. Jadi dekat sini kalau kita tengok, ini persamaan asal. Bila kita cari momen RAX kuasa, bila tak ada tulis kat sini maksudnya kuasa 1. Sama juga dengan ni, sama dengan kuasa 1. Ini asal, bila kita kalikan daripada persamaan momen tadi, kita dapat P2 X tolak 3 kuasa 2. Okey. So, bila kita buat kamiran, ingat lagi tak dulu-dulu awak belajar matematik, kamiran kuasa dia akan bertambah dan dia kena bahagi dengan tu. Okey, so daripada RAX kuasa 1, dia akan jadi RAX kuasa 2 over 2. Kalau yang ni, PX tolak 1.5 kuasa 1 tadi akan jadi kuasa 2 P per 2. Kalau yang ni dia akan jadi kuasa 3, jadi P per 2 3. P2 per 3. Yang ini kuasa 3. Okey, ini kamiran yang kita perlu buat dalam persamaan Macaulay. Okey, itu syarat yang ketiga. Okey, syarat yang keempat. Okey, untuk beban tak lagi seragam. Sekiranya beban tersebut tidak sampai ke hujung, maka penambahan perlu dibuat. Namun begitu, untuk mengimbangi jumlah beban asal, penambahan akan juga dilakukan pada arah bertentangan. Okey, contohnya macam ni. Tadi awak ada satu rasuk. Okey. Lepas tu awak buat satu pemotongan dekat sini. Okey. Jadi, bila dah dapat buat pemotongan tu, you akan dapat gambar rajah macam ni. Okey. Sekarang ni bila kita buat pemotongan, okey, tengok ni, tengok yang ni, kita buat pemotongan ditinggal ni. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan syarat ni ialah beban ni dia tak sampai hujung. Dia tak sampai tempat yang kita potong tu. Okey, contohnya you buat pemotongan kat sini. Okey. Jadi kita cari momen MX di sini. Beban ni dia tak sampai hujung. Okey, jadi Macaulay kata untuk beban tak lagi seragam, kalau tak sampai hujung kena tambah. Okey, itu yang ditambah sampai sini. Okey, kata sini tempat awak potong tadi. MX kat sini. So, dia tambah sampai sini. Bila dia tambah, itu maksudnya dia dah mengubah nilai beban tu. Untuk balancekan balik, dia tolak pula daripada arah bawah ni. Okey, tapi kita tak tolak sampai hujung. Kita cuma tolak apa yang kita tambah saja tadi. Okey. Tak apa kalau sekarang awak masih macam belum faham lagi, it's okay. Ini cuma saya nak terangkan pada awak apa dia syarat-syarat Macaulay. Okey, jadi syarat-syarat ni kita akan gunakan macam mana, saya akan terangkan macam mana kita nak gunakan dia dalam membuat penyelesaian untuk mencari cerun dan pesongan. Okey. Ada satu lagi syarat Macaulay. Okey. Momen titik. Okey. Tadi kalau beban tak lagi seragam, tak sampai hujung, kita kena buat dia sampai hujung dan kita tolak balik dari arah bertentangan. Okey. Yang ini berkenaan dengan momen pula. Katalah pada beam tu ada momen. Contohnya macam ni. Okey. Momen perlu ditulis dalam fungsi X. Kenapa kita kena tulis dalam fungsi X? Sebab kita nak dapat persamaan MX dalam bracket Macaulay tadi. Okey. Jadi, bila jumpa momen macam ni,
dia kena bila kita nak ada fungsi X, maksudnya kita mesti kali dia dengan jarak. Sedangkan bila kita cari moment, sepatutnya bila benda ni dah moment, tak perlu kali jarak. Okey. Tapi untuk Macaulay, you kena ada jarak tu sebab kita nakkan fungsi X ni. So, apa yang kita boleh buat ialah, kita pun potong macam biasa. Kemudian kita nak cari moment di X ni. So, RA kali dengan X. This one no problem. M1 is a moment. Dia seharusnya tidak lagi dikali dengan jarak. Tapi Macaulay perlukan nilai X tu. So, M1 kita kalikan juga dengan jarak ni. M1 kali dengan X tolak 2. Sebab kita cuma nak jarak daripada sini ke sini. Dan kita letak satu kuasa kosong di luar bracket tu. Apa maksudnya? Bila kita letak sesuatu dalam kuasa kosong, apa-apa pun yang kuasa kosong, nilai dia adalah 1. Jadi maksudnya M1 kali dengan 1, kita akan tetap dapat M1. Itu bermaksud kita tak buat apa-apa perubahan pada moment tu. Kita cuma nak wujudkan satu fungsi X je yang kuasa dia kosong. Apabila kuasa dia kosong, maka dia adalah bersamaan dengan 1. So, every time you see a moment pada beam, bila nak cari moment Macaulay ni, you kena kali juga dengan jarak, tapi jarak itu mesti kuasa kosong dalam bracket Macaulay. So itu tadi 5 syarat Macaulay. Yang pertama tadi adalah kita buat pemotongan pada hujung paling kanan. Jarak mesti mula dari kiri sampai kanan. Kat ujung sekali tu kita buat pemotongan. Lepas kita buat pemotongan, kita akan dapatkan persamaan moment pada tempat yang kita potong tu tadi. Jadi apabila dah dapat persamaan tu, kita kena letak bracket Macaulay. Bracket Macaulay mesti tak boleh buka, dan kalau nilai dalam dia negatif, dia terus masuk, dia jadi kosong. Syarat yang ketiga, kalau dalam beam yang kita nak cari pesongan tu tadi ada beban teragih seragam yang tak sampai kepada tempat kita potong, kita mesti tambah sampailah tempat potong tadi. Untuk balance balik, kita buang cuma sebanyak mana yang kita tambah sahaja dari arah yang bertentangan. Kemudian kalau kita jumpa moment pula, bila kita jumpa moment tu mesti kalikan juga dengan jarak. Tapi jarak itu mesti dalam bracket Macaulay dan dia ada kuasa kosong. Supaya jarak tu akhirnya sebenarnya adalah nilai dia 1. So itu tadi syarat-syarat Macaulay yang awak kena faham dulu.